Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Boleh, Madam. Boleh. Boleh, Madam. Okey. Miftah pun ada. Okey, Alhamdulillah. Alright, so minggu ini adalah minggu yang ke-11. Kita ada 11, 12, 13, 14, 3 minggu je lagi. Okey, so kita dah pun masuk topik yang ke-6, tapi 6B lah. Hari ni 6B. So kita ada lagi satu topik yang ke-7. Mungkin kita akan discuss 2 minggu macam tu jugalah. Okay, so for those yang dah hantar tugasan 6A, congratulations, saya tak check pun lagi. Nanti bila saya check, nanti saya panggil lah, saya message lah siapa yang tak hantar, siapa yang dah hantar, okey lah. Biasanya kita kejar orang yang tak hantar. Okay, yang dari si awal pun ada. Bagus sangat saya rasa. Perubahan yang bagus. Okay, even though dah akhir-akhir semester, tapi it won't to be late for you to change, kan? So whatever words ataupun nasihat yang Puan Zarina dah share pada minggu lepas, I'm so sorry saya tak attend meeting you all sebab saya kena siapkan material untuk kelas PJJ saya waktu tu. So Puan Zarina pun conclude, dia kata kelas A okey je sebenarnya. Okay, so ada 3 orang yang yang dipanggil namanya tu kan. So make sure that you yang 3 orang tu usaha lebih keras lah untuk MGT, untuk maths, untuk account dan sebagainya. Yang UED ni saya yang bagi markah, you tak ada test. So make sure hantar lah. Kalau hantar, of course ada markah. Kalau tak hantar tu siapa nak tolong? Okay, so sebelum kita start kita punya kelas, kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ni orang pertama yang join kelas saya Iman. Iman Izari, ketua kelas. Saya masuk dia dah ada dah pun. Okay, masih ada beberapa student yang belum lagi join. Ketua kelas, Iman tolonglah kalau you tengok ada siapa yang tak ada dalam kelas ni, panggil cepat-cepat. Okay, kelas kita tak lama, 50 minit je. Okay, saya nak habiskan topik 6B ini. Okay, without wasting our time. So kita akan tengok kepada topik organizing text information. Saat ini tengah-tengah kelas saya panggil nama untuk kehadiran. Organizing text information, kan? Meaning to say that when you read your textbook, okay, so kita kena organize kita punya nota yang kita dah keluarkan tu. Maksudnya begitu. Okay, why you need to organize text information? Sebab bila kita baca buku kan, baca buku rujukan, baca banyak info sebenarnya, tapi kita tak tahu yang mana info yang diletakkan di bawah tajuk management sahaja, bawah tajuk marketing sahaja, sebab dia penerangan dia tu tak khusus, kadang-kadang ada buku teks yang sebegitu. Okay, because of some text lack sub headings. Dia letak tajuk besar, lepas tu dia cerita lah, tak ada dia punya subheading. Some text include details under multiple headings. Dia ada tajuk besar, dia ada headings tapi a lots of. So you kena sort. So hari ni kita nak belajar sorting lah. Sorting dia punya information dalam textbook. Some material is better organized with graphic display. Ada juga kita punya maklumat itu dia support with grafik, gambar-gambar, with chart, with statistik dan sebagainya. So bila dia ada carta ataupun ada figure tu, biasanya dia akan mention figure 3.2 below. So ini adalah penerangan dia. So make sure that paragraph yang menerangkan tentang gambar tersebut you organize lah. Okay, so hak bawah-bawah tu sebenarnya tak berkenaan dengan gambar. Okay, you can learn information more easily when it is well organized. Of course, when you organize back your text ataupun your information, later on when you want to refer back to your nota tu senang. You dah tahu dah. Okay,
when you want to review back. Sebabnya you dah well organized, you dah faham, so make it easier lah. Okay, seterusnya when to take note, when to take text note bila nak kena keluarkan isi-isi penting ni. As you read the chapter the first time, biasanya selalunya bila kita baca textbook at the first time, mesti banyak information yang kita akan keluarkan, yang kita akan extract, keluarkan dia punya isi-isi penting. Dan juga after lecture, because mungkin topik, contohlah kita punya topik hari ni you tak pernah lagi discuss sebelum ni, so ini is the first time you discuss, kita discuss dalam kelas, so you hanya mendengar, you jot down. Okay, so after lecture you dah dapat dah nota satu. Okay, when you prepare for the exam, nak sit for exam MGT, nak kena study balik, so barulah you buka balik nota-nota, study, keluarkan apa dia punya isi penting. Okay, so ini situasi di mana you memang akan buat nota sendiri. Okay, how to take text note. Okay, the first one, take written notes. This is a usually strategy that many of our students and also me as a staff pun bila kita hadir kepada kursus dan sebagainya, kita akan buat written notes, tulis tangan. So bahasa yang kita faham, short form yang kita faham, simbol yang kita faham. Kalau you jadi wartawan, mereka ada satu course untuk keluarkan isi-isi penting. Ialah bila orang bercakap dia laju. Okay. Bila nak dapatkan nota, ada orang rakam lah, which is a very clever strategy. Ada orang yang tulis tapi mereka tulis tak sebiji-sebiji, takkan sempat. So dia menggunakan simbol. Ada orang yang menggunakan short form yang hanya mereka sebenarnya yang faham. Okay. And another one, nak buat nota, create concept maps. Macam-macam konsep maps kita ada, yang spider web lah. Nanti kita tengok one by one. Create charts. Chart pun ramai juga orang suka buat kotak-kotak, bulat-bulat, lepas tu buat anak panah dan sebagainya. Style of writing notes ini saya takkan go through sebab yang ni kita cover dah minggu lepas. Formal online, informal online, modified block notes and menggunakan kaedah summary. So yang ni kita dah tengok dah minggu lepas. Okay, kalau kita menggunakan concept maps. So kalau kita nak when we are desired to when you are choose to use concept maps, actually we have about 3 type of concept maps. Kita ada line or wheel maps, hierarchy maps, semantic maps, semantic webs. Nanti you akan tengok macam mana rupa 3 maps ni, termasuk satu webs tu. Okay. The first one, line or wheel maps, yang mana usually dia punya visual display of the information drawn by adding line or spokes that radiate out from a central hub. So dia ada tengah-tengah dia, so it will memancar, radiate, memancar macam tu, keluarkan dia punya point. Rupa dia macam ni lah yang selalu tak pernah nampak je, tapi tak apalah, you nampak lah dia punya dia punya cara. Ni pun selalu juga you buat kan, yang kita namakan sebagai mind mapping tu kan, ada tengah-tengah dia, lepas tu you keluarkan dia punya, tengah-tengah tu adalah dia punya headline, lepas tu kita keluarkan dia punya sub headline, lepas tu ada anak-anak dia lagi, it kind of the spider web. Okay. Seterusnya kita ada hierarchical map. Hierarchical map ini provide a top-down display of information. Ni pun saya pun selalu guna juga. Kita ada tajuk ke atas, lepas tu dia makin ke bawah dia makin bercambah. Dia macam organizational chart. Dia macam ni. Animals include invertebrates. So dalam invertebrates tu include protozoa, tak ada tulang belakang. Contoh ni, tak ada tulang belakang, protozoa, echinoderms, annelids.
Ni belajar sains ni waktu sekolah dulu. Kalau masih ingat lah. So ini contoh-contoh untuk vertebra. So meaning to say that apa kita nak sampai kat sini, kalau hierarchical ni bermaksud dia ada tajuk besar kat atas, so dia akan bercambah kepada headline, lepas tu bercambah lagi mengikut kehendak kita lah. Mungkin kalau dalam MGT dia kata management, atas dia management, lepas tu management ada 4 function of management, so dia bercambah pula kepada 4 daripada leading, contoh apa, leading, controlling, planning, apa lagi satu, leading, controlling, planning, apa lagi satu, siapa ingat management, function of management? Planning, leading, organizing, and also controlling. So dia bercambah kepada 4. Lepas tu each of function tu nanti bercambah lagi pada isi-isi penting yang lain. Okay. Right, so kaedah ketiga iaitu semantic webs. Semantic webs radiate, memancarkan from a center focus point. Dia lebih kurang sama juga macam hierarchical tadi, tapi dia lebih nampak lebih crowded. Okay. Contoh dia macam ni. Satu point dia boleh relate dengan another point. Kalau tadi senang hierarchical tu, senang daripada atas turun ke bawah, turun lagi kita nampak dia macam satu aliran. Tapi untuk semantik dia macam crowded, it's more complicated. Biasanya kalau ada diagram begini, kalau you buat thesis ataupun you buat research nanti dah besar ataupun dah peringkat PhD, dia menggunakan carta yang macam ni, dia menggunakan diagram macam ni. Kalau peringkat-peringkat degree sebagainya, lebih kepada hierarchical tadi tu. Yang ni buat thesis tingkat PhD sebab dia berkait, berhubung kait, relationship dia banyak. Okay, so kita tengok dia punya komponen yang perlu ada dalam semantic web ini. Yang pertama kena ada core concept of all question. Apa benda yang kita nak keluarkan. Tak apa Farhan Syaidan, as long as you can enter my class, it should be okay. Okay, yang tak masuk langsung tu yang menyebabkan kami sebagai lecturer macam membara sikit, nak marah tu. Tapi kalau you berjaya masuk, masalah lain, dimaafkanlah. Okay, so component of a semantic web ini, dia kena ada konsep ataupun question yang kita nak jawab tu dulu, dan kita ada web strand ataupun kita ada rantaian, untaian. Web strand ni contohnya tadi itulah, dia punya dia punya anak panah ni. So komponen yang pertama tadi kena ada question apa ataupun benda apa yang kita nak cari tadi tu. Lepas tu kita ada dia punya anak panah ni, yang nak menunjukkan dia punya relationship tu lah. Okay, seterusnya dia ada strength support. Apa point-point kita yang kita nak masukkan. Banyak kali nak kena previous. Ni dekat bawah, dekat setiap anak panah ni dia ada support, support apa ni, benda yang nak diterangkan lah. Okay, let's say kalau dia kata nak ambil yang mana okay, sini lah, mula pada sini. Jane Doe, okay, Jane Doe owned by Picture X. So dia menunjukkan apa hubungan dia tu. Bukan dia nak letak anak panah saja, dia menerangkan kembali dekat atas ni, owned by. Okay, contoh lain lah kalau macam use tadi apa ya, maths lah, konon-konon linear. Linear, lepas tu you buat anak panah, formula. Letak perkataan dekat atas anak panah tu, formula. Tulislah formula dekat sini. Anak panah lain, example. Ni example dia. So meaning to say that anak panah ini dia bukan saja menunjukkan web strand, dia punya untaian, tapi dia ada dia punya penerangan dekat atas tu. Okay, and dia ada strand ties yang mana dia ada pencambahan. Alamak apa lah. Dia bercambah, dia punya anak panah ni ada satu point dia pergi kepada 4. Ni contoh dia spreadsheet Z.
Dia bercambah kepada Jane Doe, bercambah kepada John Dee, bercambah lagi dengan employment, dengan financial report. Dia ada tie, dia ada ikatan dengan pelbagai subtopik. Alright. Okay, seterusnya adalah chart. Pie chart. Kita ada chart yang berbentuk apa tu ya? Yang tinggi-tinggi tu. Okay, so ini adalah pie chart. So dia akan dalam satu pie chart dia boleh menerangkan perbezaan, dia boleh menerangkan similarities. Contoh dia kata kat sini time spent on smartphone and tablet by category. So smartphone most of the time people spend for apa yang awak nampak ni dekat saya punya pie chart ni. The highest contribution smartphone orang guna untuk apa? Game. Games. Nampak pun. So terbukti ada kajian ni orang guna smartphone untuk main games. Hak paling sedikit orang guna untuk apa tu? Artikel. Mana articles? Smartphone atau kat pie chart smartphone tu hak paling sedikit orang pakai. Apa? News. News. Paling sikit orang cari maklumat sebenarnya menggunakan smartphone ni kan. Mungkin kalau saya pun kalau nak cari maklumat saya suka guna laptop. Saya tak suka baca kat phone kecil. Okay. Tablet pula sama. Lagi besar kita punya ni lagi banyak lah orang akan serve untuk game. Okay, tak apa bagi saya awak nak main game okay sebab game ni dia ada creativity, dia ada critical thinking. Nanti kita akan belajar critical thinking. Tapi you have to be put some limitation. Sebab you ada komitmen lain, right? So komitmen you sekarang adalah as a student, even though I know that some of you involved in working bekerja lah, work, okay, bekerja. Tapi yang tu pun saya tak boleh nak halang sebab only orang yang bekerja tu ada reason dia tersendiri lah. Kalau lah, let's say kalau reason dia puan, kalau saya bekerja ni, kalau saya tak kerja, tak makan lah saya dan keluarga contoh lah. So kita tak boleh lah nak suruh dia berhenti kerja tapi dia kena buat decision. Nak teruskan pengajian ke, nak bekerja. Tapi kalau dia punya result okey lah. Tak ada isu pun kat situ. Okay, so bila kita ada limitation bermaksud kita tahu kita punya responsibility and now on you are as a student, so your priority is more to education lah, belajar lah kiranya. Okay, so I'm really hope that kelas 3E ni will be pass PPT punya program ni with the flying colours lah sebab saya pegang kelas BA 003 sebenarnya saya yang pegang. Saya adalah pensyarah akademiknya. Okay. Baru nak bagi tahu ke dah tahu tak tahulah. Okay, seterusnya how to review your text note. Bila kita dah keluarkan isi penting tu, macam mana cara untuk review ataupun cara untuk kita semak kita punya nota tu. Recite your notes out loud, baca ataupun kalau recite ni kalau dalam English macam berzikir lah kot, mengaji macam tu. So bila kita berzikir kan kita baca ulang-ulang kan. So something like that lah. Recite your notes out loud, baca kuat-kuat. Same goes to me bila saya baca journal ataupun saya baca buku, tak faham. Tak pun nak faham. So mungkin ada gangguan. Mungkin ada something yang bermain di fikiran saya, terfikir pula alamak nak ambil anak ku apa tiba-tiba terkeluar macam tu kan. So untuk menghindari distraction tersebut, saya akan baca kuat-kuat. So bila kita baca kuat-kuat, telinga kita akan dengar. Kalau kita baca dalam hati, telinga tak dengar, sebab itulah kita distraction itu boleh datang. Okay, baca kuat-kuat. Replicate your notes from memory. Bila you dah ada nota you depan mata,
you dah buat penota tersebut, you pejam mata, you nampak tak gambaran tu dalam you punya memori. Bila you nampak, insyaAllah you boleh hafal, you boleh ingat apa yang you tulis. Sebab bila pernah tengok tak program yang macam selalunya budak lah, orang besar pun ada juga, tapi saya lebih suka tengok budak. Budak tu boleh hafal satu kad banyak tu, dia boleh hafal semua tu, tapi tengok dengan kadar yang laju. Salah satu teknik dia adalah menghafal picture, ataupun dia boleh convert perkataan kepada picture. Yang saya selalu tonton tu daripada China. Sama juga macam you all, bila you dah ada dah nota depan mata, dah siap, dah colourful, cantik kan. Tapi lelaki biasanya tak adalah nak colourful sangat, tapi tak apa, guna pen saja pun boleh. Tapi dia kena interested lah, ada anak panah, ada kotak-kotak. Tapi kalau di ayat semata-mata, it's quite difficult for you to hafal sebiji-sebiji, tu memang susah lah. Tapi kalau you hafal Al-Quran, kena hafal sebiji-sebiji. Okay, so bila nota you bila you punya nota is quite interesting, dia senang untuk diingat. And add recall question to your notes and quiz yourself until you know the information without looking. So bila kita ada dah nota, lagi satu teknik untuk kita nak review balik kita punya notes tu, kita tanya soalan. Tanya soalan, kalau kita boleh jawab without looking at your notes, bermaksud you memang dah faham, you memang dah hafal, dan nota you itu adalah bagus. Habis dah topik pertama untuk 6B, iaitu organizing text information. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh, madam. Boleh? Kalau boleh, semantic web tu yang mana satu? Siapa boleh terangkan kat saya, apakah itu semantic web? Kita ada 3 type of concept maps. Kita ada linear or wheel, hierarchical dan semantic. Semantic yang mana satu? Siapa boleh bagi tahu? Seramai-ramai orang, tak adalah seorang pun tak dapat apa yang saya cakap pasal semantik ni. Yang banyak-banyak anak panah tu, madam. Yang macam sarang labah-labah tu. Yang Ismi kata yang complicated, yang serabut-serabut tu. Ya, betul. Itulah semantik. Kalau yang hierarchical tu pula macam mana? Hierarchical. Saya kata dia macam apa? Contoh macam apa? Yang semantik tu pun you boleh ingat, takkan yang hierarchical ni tak ingat? Dia macam ada turutan daripada atas, carta organisasi. Baik, Alia, Nabil sama. Daripada atas ke bawah, carta organisasi. Alhamdulillah, seronok saya hari ni. Okay, ada yang faham, mungkin ada yang kurang faham. Okay, yang linear or wheel maps, dia macam ni. Tekan kat mana? Dia macam ni. Okay. Kalau yang hierarchical tadi macam carta organisasi, yang semantik dia more complicated. Okay. So ini adalah cara untuk you extract nota daripada buku. Okay, seterusnya saya nak masuk kepada topik reading your textbook. Siapa kat sini dia memang suka membaca? Ada tak? Dia suka reading books. Kalau ada, boleh angkat tangan. So kiranya most of you memang tak suka membaca buku lah. Okay. Siapa suka baca komik? Ada?
Oh, Mio suka baca komik. Oh, ramai. Apa yang membezakan komik dengan buku teks? Apa yang membezakan? Komik dia macam bergambar lah. Betul. Bergambar. Betul, dia ada gambar. Ada komik yang less words. Tapi kita boleh faham. Komik menarik. So saya rasalah lepas ni kalau saya nak tulis buku, saya nak adapt ataupun saya nak implement konsep komik. Nak cerita cara komik. Mungkinlah orang akan berminat nak beli dengan buku saya kan. Okay, so when you are reading your textbook, okay, apa strategi for reading college textbook? Okay, the first one, sekejap saya besarkan sikit. Kita baca buku rujukan nantilah men, tak dan awak tak dan. Mungkinlah generasi generasi 3 generasi selepas ini ke. Sekarang tak sempat dah. Okay, so general strategies for reading college textbook. The first one, you kena preview, iaitu you kena, kalau dalam kata lain, pratonton. Kalau macam ada movie baru keluar, dia ada pratonton kan, dia macam teaser. So bila kita tengok movie tersebut, dia punya teaser tu, dia punya introduction tu, kita akan tengok, wow, nak tahu lagi cerita ni pasal apa. Tu cerita, keluar cerita Spiderman, tengok dulu orang punya preview. Menarik ke tak menarik sebelum kita nak pergi tengok. Siapa dah tengok dah cerita Superman tu? Superman pula, Spiderman. Siapa dah pergi tengok? Yang mana? Ramai dah pergi tengok. Berapa bintang yang you all bagi? Berapa bintang bagi kat cerita Spiderman? 9. Oh, hebat, mengagumkan. Okay, saya nak pergi tengok lah weekend ni. Okay, so dah ada dah orang preview untuk saya. So kalau saya pergi tengok rasanya tak membosankan dan sangat menarik untuk ditonton lah, tak sia-sia lah kan. So saya sekarang ni telah pun buat preview. Macam you nak baca buku teks juga. You beli buku teks, mesti you akan tengok, you akan selak dulu, you tengok dia punya content, related tak dengan subjek yang you ambil dan sebagainya, ataupun dia ada bagi info, extra info yang tak ada dalam kita punya chapter, tapi dia tambah. So you preview dulu, okay. Then you will read 10 pages at a time. Oh, banyak ni 10 pages ni. You akan tengok helaian 10 yang pertama. Okay. Then you kena monitor your comprehension, kefahaman. Bila you dah baca at least dah 10 pages tu kan, relate ke tak, you faham ke tidak, sama tak macam yang pensyarah ajar dalam kelas. So you monitor your comprehension. Okay. Next, become a critical thinker. Ni saya kata tadi ni, critical thinker ni dia relate dengan orang yang suka main game, orang yang suka explore benda baru, orang yang dia bukan, macam ni nak cakap, dia bukan ordinary person. Dia adalah extraordinary sebab dia fikir out of the box. Macam itulah. So critical thinking ni bermaksud involve identifying. Kita identify masalah. Bila ada masalah kita tak, contohlah dia orang yang critical thinking ni, ada masalah pintu bilik bunyi, sentiasa berbunyi, kayak nak tidur pun susah. Okay, so dia duk fikir macam mana lah tak nak bagi pintu ni berbunyi. So dia identify ada masalah. Okay, dia selalu akan terjadi kalau waktu-waktu hujan, waktu-waktu orang nak tidur, contohlah kan. So dia think about it. Dia identify masalah, so dia think macam mana ni. So dia reflection on. So mulalah datang dia punya
idea-idea yang boleh dia pun kaitkan, oh mungkinlah dia punya apa panggil apa ya, yang belakang tu yang attach pintu dengan dia punya frame tu dah berkarat ke, tu dah bunyi tu. Macam mana nak overcome benda yang berkarat. So benda yang berkarat adalah benda yang selalu attach dengan benda yang lembab, cuaca. Dia fikir macam tu kan. So, and evaluating information. So, dia evaluate, dia menilai, so apa cara untuk mengatasi masalah kelembapan udara ni. Tu saya kata tadi, terjadi kalau hujan terlampau lama, banjir dan sebagainya kan. In order to solve a problem or making a decision. So, bila dia dah evaluate information, so dia kata, oh dia kena salut dengan something ni. Ada ni minyak rambut aku. Dia pun pergi ambil minyak rambut, titikkan dekat belakang tu. Pakai engsel yang attach pintu dengan frame tu lah. Engsel rasanya dia selalu berkarat. Letaklah kalau you ada margarine ke makan dengan roti, sapu margarine juga sebab kat situ dia ada content ingredient oil. Okay. So benda yang berbentuk oil ni dia tak compatible lah dengan air. Dia tak kawan dengan air. So bila kita campurkan dengan air pun dia tak dilute. Dia tak bersama-sama macam tu. So dia dapatlah idea dia tu. So dapatlah dia mengatasi masalah pintu yang berbunyi. So from our critical thinker, orang yang ada critical thinker, they will always find the solution. Okay. 3 definition of critical thinking. Richard Paul kata critical thinking ini membawa maksud thinking about your thinking. Memikirkan tentang apa yang you fikirkan while you are thinking in order to make your thinking better. Dan bermaksud kat sini dia 3 dalam 1. You fikir tentang apa yang you fikirkan and you fikir untuk jadi untuk find the solution and think better to find the solution. Pernah tak? Ni tak termasuk dalam critical thinking. Pernah tak you mimpi? Dalam mimpi tu you bermimpi. Pernah ke? Soalan dia ni pun macam critical thinking juga ni. Siapa pernah mengalami situasi bermimpi di dalam mimpi? Tak ada? Alamak, tak syok tak ada. Jarang. Ya ke Amir? Alisha pernah. Contoh, dia mimpi. Dalam mimpi tu dia tidur. So bila dia tidur, dia mimpi lagi. Dia pergi ke Kapadokia contohlah. Okay. Lepas tu sedar-sedar, rupanya dia tak pergi pun kat Kapadokia tu. Dia pergi Putrajaya je. Tapi dia tak bangun lagi daripada tidur. Itu maksud dia mimpi dalam mimpi tu. Sama lah macam critical thinking ni. Critical thinking, kita fikir apa yang kita fikir sekarang ni. Complicated kan? Okay. Tapi dalam in short term, in short definition, critical thinking ni adalah benda yang kita fikir di luar kotak lah. Ni cuma definition yang orang putih ni bagi tahu. Robert Ennis cakap critical thinking is reasonable, benda yang sangat masuk akal. Reflective thinking focus on deciding what to believe or do. Dia pun macam something yang bila kita terfikir tu, boleh ke macam ni sebab benda tu adalah benda yang lain. Dia bukan benda yang biasa-biasa. Kalau dia biasa-biasa, dia bukan critical thinking. Contohlah kalau orang kata critical thinking. Saya pun tak pernah fikir. Dia benda yang lain daripada orang biasa buat. Macam itulah. Okay. And John Caffey kata critical thinking is a cognitive process. Cognitive process apa pula? Cognitive process ini dia adalah mental action.
ataupun process of acquiring knowledge dan juga understanding through thought, experience, senses. Yang membawa maksud kognitif. Proses ini dia mendapatkan maklumat sesuatu perkara itu melalui pemikiran, melalui pengalaman, melalui sense. Kita kan ada 5 sense kan. Hearing, penglihatan, merasa, bau, sentuhan. Ada orang ada 6 sense. So inilah dinamakan sebagai kognitif. Dia cara untuk kita memperolehi maklumat melalui beberapa cara. Okay. Process we use to carefully examine our thinking and the thinking of others in order to clarify and improve our understanding. Kita fikir benda yang lain daripada benda lain, so that we can improve our understanding. Kita tak naklah faham benda tu macam fakta. Ada setengah subjek dia fact. So bila fakta tak boleh nak keluar daripada benda tu. Tapi critical thinking ni dia keluar daripada fakta tersebut. Okay, macam tu lah kejadiannya. Okay, 3 parts of critical thinking. Okay, critical thinking involve asking question. Dia keep on asking. Sebab apa? Sebab at the end dia nak find solution lah. Kenapa? Contohlah COVID lah. Apa tu COVID? Kenapa boleh terjadi? Dapat daripada mana? Macam mana nak mengatasi? Orang yang ada critical thinking je yang boleh hasilkan dia punya vaksin. Kita orang biasa ni mana nak tahu kan, tak belajar pun. Tapi dia kena ada seorang saintis, tapi saintis yang ada critical thinking untuk selesaikan masalah yang sangat besar. Okay. Critical thinking involve trying to answer those questions by reasoning them out. So dia pun orang yang ada critical thinking ni dia akan menjawab setiap persoalan yang ditanya and reasoning them out, memberi alasan kepada mereka. Dia ada jawapan. Walaupun tanya soalan yang macam tak tercapai oleh akal, tapi dia ada jawapan dia. Critical thinking involve believing, percaya the result of your reasoning. Dia percaya kepada keputusan yang you telah nyatakan and taking action based on the that belief. Dan apa kepercayaan kita faham tu kita take an action. Okay. Seterusnya karakteristik of critical thinker. The first one, dia selalu bertanya. Biasanya kanak-kanak dia ada stage yang mana dia jadi critical thinker. Tanyalah, ibu tu burung apa? Burung tu apa? Kenapa dia tak ada tangan? Kenapa dia ada kepak? Nanti you ada dah kahwin, insyaAllah ada anak, you kena hadap lah benda tu. Tak tahu nak jawab apa. Sampai ke satu tahap macam tu Allah yang cipta. Tak tahu nak bagi reason apa dah. Sebab they keep on asking soalan yang kita rasa macam alamak, apa jawapannya ni? Okay. Gather information. Dia nak kumpul as much as information. Dia tak puas hati. Okay. Examine belief, akan sentiasa menilai kepercayaan dia tu. Open-minded, anything that comes, benda yang baik ke, benda yang buruk ke, dia open-minded. Consider other views. Apa yang orang bagi tahu dia adalah open-minded. So benda yang orang bagi tahu tu, dia take as benda yang dia kena improve. Consider all alternative, fair-minded, reflective. Ada banyak lagi ni act on their decision, think before acting. Kena fikir dulu sebelum dia melakukan perkara tersebut. Ada orang mulut dia lebih laju daripada dia punya akal. Dia tak ada nak fikir. Kalau orang Kelantan kata tok deh ke orang. Dia nak juga bagi tahu. So laju. Okay. So
bila orang yang macam sebegitu, so kadang-kadang dia tak terfikirlah word yang keluar pada mulut dia tu. Okay. Examine evidence, kena bagi mereka kalau benda itu adalah fakta, mesti ada evidence, ada statistik dan sebagainya. Dia takkan percaya bulat-bulat. Mereka bukanlah orang yang percaya kepada orang yang selalu menggunakan perkataan kod. Ada kod. Boleh ni kod rasanya ni, boleh. Dia ada perkataan kod. Bila you, let's say, kalau you ada kawan yang involved dalam engineering, mereka orang engineering ni pun dia tak percaya kepada cakap-cakap. Kalau you cakap benda ni tak boleh terjadi, kenapa? Apa dia punya evidence? Dia percaya kepada fakta sahaja. And my husband adalah orang yang involved dalam engineering. So bila saya kata apa-apa, dia akan kata, mana tahu? Ada tadi rasa dalam Facebook dah nampak rasanya memang ni memang betul ni. Mana tunjuklah. Dah macam tu lah. Okay. Seterusnya, the problem solving process. Okay. Kalau kita ada sesuatu problem, as a critical thinking, kita nak solvekan kita punya problem ini melalui the first one, define the problem dulu. Apa masalah kita ni sebenarnya ni? Masalahnya adalah Allah, tak datang idea lah hari ni. Contoh-contoh masalah. Sukar untuk bangun awal. Senang cerita lah. Okay, sukar untuk bangun awal. Kelas awal pukul 8, ramai tak hadir. Masalah terbesar student sekarang ni. So the next step, kita kena consider all the alternative. Macam mana nak bagi mereka dibangun awal. The first one mungkin boleh call setiap student, which is sangat susah lah kan. Call student yang tak masuk tu, contact kawan dia suruh pergi kejut kalau dia ada kat hostel, contact mak ayah dia kalau dia ada kat rumah. Okay. Lepas tu apa lagi solution yang boleh? Mungkin dia dah 2 kali tak hadir kat kelas. So kita jadi reminder. Malam tu bagi tahu, pukul 8 kelas saya ya. Kita jadi reminder. Make sure bangun awal. So ada beberapa alternatif lah untuk overcome kita punya masalah student tak ada ke kelas. Make a plan. Apa plan-plan yang ada? Okay, take action. Action tadi itulah bila saya call dan sebagainya. Evaluate the result. At the end, ramai pula yang masuk ke kelas saya. Bila saya dah call parents, call kawan, so dia rasa macam takut. So dia kena masuk ke kelas pukul 8 je hari Selasa contohnya. Memang dah pukul 7 tu dah siap mandi, siap serapai dah. Okay. Seterusnya, John Caffey kata ada 5-step approach to problem solving. Okay. Cara-cara, kaedah untuk kita dapatkan solution. Okay. The first one, kita kena define clearly the decision to be made. Bila kita ada di situasi untuk membuat keputusan, kita kena clearly about everything. About the choices that we have, to consider all possible choices. Okay, gather all relevant information. Kena kumpul banyak-banyak maklumat. Lepas tu kena evaluate kebaikan dia, keburukan dia. Okay, select the choices the best meet the needs of situation. Then bila kita dah tengok, dah examine relevant information, dah tahu kebaikan keburukan, baru kita boleh select which one is the best. Then kita akan implement, laksanakan lah. Okay, monitor the result. Right. Become a critical reader. Tadi critical thinking. Ni critical reader. Orang yang nak baca buku ni. Critical reading involving questioning. Kita bertanya soalan, kita analyse apa yang kita baca, evaluate apa yang kita baca. Okay, dia akan bermula dengan soalan lah. Soalannya adalah macam mana nak macam mana nak tingkatkan motivasi. Kita tanya diri kita macam mana tingkat motivasi lah. Okay, so kita pun dah beli buku motivasi.
kita analyse. Nak tingkatkan motivasi, kena sedar diri contohnya lah. Okay, dia analyse. Lepas tu dia evaluate. So kena ketak dengan kita ni. Okay. Apalah contohnya. 5 critical reading skill. Okay, kita nak baca buku kan. So kita nak jadi critical reader tadi tu. So ini adalah skillnya. The first one, comprehension. Okay, kefahaman. Make sure bila kita baca, kita faham. Tak faham tu susah. Bila buku ni, most of our reference book are in English. Okay, kalau saya, waktu saya study dulu, saya ada dictionary dengan saya. Saya tak pakai tu Google Translate tu, sebab Google Translate tu bahasa Indonesia. Susah nak faham. And saya buka dictionary saya cari word by word, saya tulis. Sebab tu dia lebih faham rather than you baca dekat slide, lepas tu refer kepada Google Translate. Dia faham at that time je sebenarnya. Dia bukan faham dalam masa yang in a long term. Okay, bila you dah faham application, you kena menggunakan kaedah aplikasi. Okay, yang mana ada orang akan melukis. Ada orang pandai melukis kan. So daripada apa yang dia baca, dia boleh lukis. Dia boleh buat sebagai bentuk, boleh masuk dalam kepala dia lah. Dia menggunakan kaedah application. You kena pandai juga menganalisis. Mana yang penting, ambil. Tak penting, jangan ambil. Okay. Dan juga sintesis. Okay. Sintesis ini kita menggunakan combination. Okay, contohlah kalau you masa tu tengah buat kimia ke chemistry kan. So you use hydrogen tambah dengan oksigen jadi air, H2O. Macam tu. And also evaluation, you evaluate lah mana yang berkenaan. Dia terangkan kembali satu one by one. Comprehension strategies tadi tu kita review dulu lah untuk dapat kefahaman, kita review. Okay, and sebagainya. Okay, ini dah cerita dah, cuma dia terangkan balik. Application, think about how the material is related and what you already know. Okay. Analyze strategy, pay attention, identify main point, write specific question. Okay, you boleh go through sendiri nanti. Synthesis, take note to move detail other appropriate headline dan sebagainya lah. Okay. Ni pun tadi dah tunjuk, dah cerita. Okay, so kita ada 3 reading or study system. P2R, PQ3R, S1R. Okay. P2R ini bermaksud kita preview, kita read actively, kita review. Kita preview dulu macam tadi saya kata, yang saya mention tentang preview, lepas tu you baca, lepas tu you review. You semak balik. Okay, kaedah seterusnya survey. Bila you nak dapatkan maklumat kan, so you tak adalah refer kepada Wikipedia je, macam-macam yang you refer. Buku ada, website ada. Okay, survey dulu, lepas tu you question mana yang bersesuaian. So you baca, you recite dan you review mana yang terbaik. Okay, S1R pula, S is for survey, lepas tu RUN ni, read, underline, take note, review. You survey information yang mana yang bersesuaian, you baca, then you underline, gariskan lah. Lepas tu you keluarkan note tersebut, lepas tu you review back. Alhamdulillah habis dah 11.53. Okay, sekarang ini kita dah habis 2 subtopik tu kan. So you boleh buat summary. So kali ni tak ada aktiviti ya. So you summary kedua-dua subchapter itu sahaja. Apa yang you faham lah, you buat macam you buat nota lah. Betul, nanti you hantar dalam folder Google Drive. Okay, so sekarang ni saya nak baca, saya nak check dulu attendance lah. Mana attendance? Saya nak refresh dulu. Abdullah Muhammad.
Abdullah. Abdullah macam dah banyak kali je. Tiada. Line dia slow madam. Line dia slow. Dia masuk ke tadi? Tadi dia masuk, betul dia terkeluar, line dia slow. Okey. Dia pakai data. Oh, begitu. Nakib Ihsan. Dia stop, dia quit. Oh, dah quit dah. Okey. Ain Syazwani. Ada madam. Alia Kristina. Ada madam. Irene Natasha. Ada madam. Farisha Diana. Ada madam. Fatin Zulaika. Intan Nur Akila. Ada madam. Irdina Akila. Ada madam. Ismi ada. Mahazir Muhammad. Ada madam. Okey. Mio ada. Nabil ada. Hazriman ada. Ammar Syafiq. Ada madam. Aiman Iskandar. Ada. Aiman Hakimi. Alif Haikal. Ada madam. Meriza ada. Ahmad Irfan. Ada madam. Isma. Mana ke Isma tadi? Tadi dia ada. Farhan ada. Firdaus. Ada madam. Haziq. Haziq Kamarudin. Haziq Muhammad Hatta. Ada madam. Iman ada. Kamal. Kamal Qorazi. Ya ada. Miftah Anwar ada. Nafis. Muhammad Nafis. Ada madam. Mursyid Idris. Mursyid Idris. Tadi macam saya nampak. Nafis. Nafis Norsyah. Ada madam. Alia Huda. Ada madam. Elisha Nazirah. Ada madam. Adlin Sofia. Ada. Ain Najwa. Ada madam. Ainsal Sabila. Ada madam. Anis Patricia. Ada madam. Akilah. Ada madam. Elisha Ashikin. Ada madam. Bagi rasa nampak. Farah Safia. Ada madam. Harini. Ada madam. Kamal. Mursyid. Adeline. 3 tak ada Manalah mereka ni ya. Adeline ni dah banyak kali. Ni Mursyid pun sama. Okay. Jangan lupa yang mana yang belum tick lagi attendance ni. Yang kala-kala merah ni. Make sure you do that before our class tamat nanti. Tak berapa lama dah ni nak tamat ni. Pergi tick cepat-cepat. Okay. Jangan lupa hantar 6B. Tu je lah. Jumpa lagi minggu hadapan. Yang mana tak siap lagi sufo tu, buat sufo cepat-cepat. Madam. Ya. 6B tu ada ke dekat GC? Belum lagi. Oh, belum lagi Folder tu belum lagi. Sagi. Saya buat folder 6B. 6A je baru ada. Minggu lepas. Minggu ni belum lagi. Okay. Alright. Okay, anything you want to ask? Anything you want to share? No. Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah An-Nas.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya pada hari ini. I'm really appreciate it. Jumpa lagi topik pada minggu hadapan. Jaga diri baik-baik. Yang berada di rumah ke, yang berada di college ke, jaga diri baik-baik. Siapkan assignment, hadir ke test. Kalau tak boleh hadir, beritahu cepat-cepat dekat pensyarah tersebut. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye, madam. Thank you. Bye, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Bye-bye. Bye. Thank you, madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.